Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar, khususnya kepada pelajar baru ambilan Sarjana Muda semester 2 sesi 2022-2023. Masih belum terlewat untuk saya ucapkan tahniah dan selamat datang kerana telah menjadi sebahagian keluarga besar Universiti Tun Hussein of Malaysia. Hadirin sekalian, bertemu lagi kita pada slot petang ini yang diberi nama sebagai slot You Explore. Bolehlah kiranya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Ain selaku moderator anda untuk slot pada petang ini. Tujuan slot ini diadakan adalah untuk merungkaikan segala informasi dan perkongsian berkenaan Pusat Pembangunan Pelajar UTHM. Dengan ini saya memperkenalkan Yang Berusaha Teknologis Dr. Khalid bin Isa selaku Pengarah Pusat Pembangunan Pelajar UTHM. Maka tanpa melengahkan masa, saya menjemput Yang Berusaha Teknologis Dr. Khalid bin Isa bagi menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Okay, terima kasih Saudara Ain di atas pengenalan itu tadi. Saya kenal Saudara Ain ni. Beliau adalah mantan MPP sesi 20, 21, 2022. Kalau nak cerita pasal beliau ni memang bolehlah satu slot. Tapi hari ni bukanlah untuk kita bercerita tentang Saudara Ain kita sebagai moderator pada pada petang ni. Kita nak berkongsikan berkenaan dengan You Explore kepada semua mahasiswa ataupun pelajar baru. Jadi saya mulakanlah dulu. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Saudara Ain. Saya nak ucapkan tahniah dan selamat datang kepada semua mahasiswa program Sarjana Muda kemasukan semester 2 sesi 2022-2023. Selamat datang ke UTHM. Selamat datang ke sesi taklimat pada petang ini, dan saya ucapkan tahniah kerana anda telah berjaya menjadi sebahagian daripada keluarga UTHM. Anda adalah merupakan aset UTHM yang terbarulah. Okey. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Jadi pada petang ini saya akan kongsikan berkenaan dengan You Explore, di mana untuk taklimat You Explore ni ada dua bahagian. Okay, ada dua bahagian, dan pada bahagian pertama adalah berkenaan dengan Pusat Pembangunan Pelajar dan bahagian kedua adalah berkenaan dengan Hussein Global. Jadi saya minta perhatian anda semua untuk memberikan tumpuan, okay? Pinjamkan masa anda untuk bersama-sama kita menyusuri apa yang hendak disampaikan pada taklimat petang ini. Jadi berikan tumpuan, dengarkan, rujuk kepada slide yang telah dikongsikan, okay? Dan ini adalah peluang untuk anda untuk mendapat informasi ataupun peluang-peluang yang ada di UTHM untuk menjadikan anda sebagai seorang pelajar ataupun mahasiswa yang holistik, mahasiswa yang berkompeten, berprofesional dan sebagainya lah. Okay. Jadi untuk slot yang pertama, kita lihat dulu tentang Pusat Pembangunan Pelajar. Okay. So, di mana Pusat Pembangunan Pelajar ni? Jadi pada pelajar-pelajar sekalian yang berada di atas talian, nanti bila anda masuk ke dalam kampus UTHM Pahit Raja ni, okay, anda bolehlah datang melawat ke Pusat Pembangunan Pelajar yang berada di arah 1 bangunan Job Center kampus Pahit Raja. So di dalam bangunan Job Center ni sebenarnya ada 3 pusat tanggungjawab di bawah HEPA ataupun High Ehwal Pelajar dan Alumni. Pertama ialah Pusat Pembangunan Pelajar di aras 1, dan aras bawah ada Pusat Kejayaan dan Kemajuan Alumni dan juga Pusat Kaunseling. Okay. Jadi 3 in 1 di dalam satu bangunan. Okay, apa yang ada di Pusat Pembangunan Pelajar ni? Sebenarnya Pusat Pembangunan Pelajar ni dia berperanan untuk membantu anda untuk menjadi seorang pelajar ataupun mahasiswa yang holistik, pelajar atau mahasiswa yang berbakat, yang berkompetensi tinggi dan sebagainya. Dalam Pusat Pembangunan Pelajar ni kita tak ramai staff sebenarnya. Okay? Dalam Pusat Pembangunan Pelajar dia cuma ada 8 orang staff. Secara idealnya ada 8 orang lah, dengan terdiri daripada 3 orang ketua jabatan. Okay, dan ada 4 orang staf pentadbir. Okay, so apakah jabatan yang ada? So ada 3 jabatan yang akan membantu anda untuk menjadi seorang mahasiswa yang berbakat, berkompetensi dan juga profesional secara holistik dan berdaya usahawan. Pertama adalah kita ada ketua jabatan inovasi dan kompetensi pelajar. Okay. Kemudian kita ada jabatan
pemekasan bakat pelajar, dan ketiga kita ada jabatan nilai dan kesukarelawanan pelajar. Okay, kita akan pergi lihatlah ketiga jabatan ini nanti pada slide yang berikutnya. Jadi apakah peranan pusat pembangunan pelajar? So peranan pusat pembangunan pelajar ni kita bagikan kepada dua. Okay. Untuk universiti PBP atau Pusat Pembangunan Pelajar, nama singkatannya ialah PBP, di mana PBP akan membantu universiti untuk merancang, untuk menjadi pemudah cara, untuk memantau, untuk membuat rekod, melaporkan program-program pembangunan pelajar yang dianjurkan ataupun yang disertai oleh pelajar UTHM. Okay. Dengan tujuan untuk kita menambah nilai pelajar, untuk kita meningkatkan kebolehpasaran pelajar, okay, di mana di akhir pengajian anda akan menjadi seorang graduan yang dikendaki ataupun menjadi rebutan pihak industri. Okay. Itu kita punya matlamat lah. Dan dari segi peranan kepada pelajar tersendiri, kami di PBP sebenarnya membantu pelajar untuk melalui program-program pembangunan pelajar, program-program yang melibatkan pemekasan bakat, program-program yang melibatkan kreativiti, inovasi, program-program pensinjilan kompetensi, program-program pembangunan nilai dan kesukarelawanan. Okay. Tujuannya hanya satu, untuk menjadikan anda sebagai pelajar yang holistik. Okay. Itu adalah peranan pusat pembangunan pelajar. Jadi ini adalah individu-individu penting lah, individu-individu penting yang berada di PBP, yang mana mereka akan membantu anda untuk memperkasakan lagi nilai dan bakat anda sebagai seorang pelajar UTHM. Okay. Pertama adalah Ketua Jabatan Inovasi dan Kompetensi Pelajar, iaitu Dr. Media Muniwati binti Samsudin. Beliau adalah Ketua Jabatan yang akan memperkasakan bakat anda dalam inovasi dan juga meningkatkan kompetensi anda sebagai seorang mahasiswa yang profesional. Okay. Kedua adalah Ketua Jabatan Pemekasan Bakat, okay, yang diketuai oleh Profesor Madya Teknologis Dr. Suliadi Firdaus bin Sufahani. Dan Dr. Suliadi ini sebenarnya adalah pensyarah di Fakulti Sains dan Teknologi lah, FAS, di kampus Pagoh. Jadi pelajar-pelajar di kampus Pagoh bolehlah nanti jumpa dengan Dr. Suliadi lah sekiranya anda ingin meningkatkan ataupun memperkasakan lagi bakat anda sebagai seorang pelajar. So apa yang ada dalam jabatan ni, sebenarnya jabatan akan membantu anda untuk mengurus dan memantau program-program yang menjurus kepada pembangunan bakat seperti kepimpinan, kesenian, pengucapan awam dan debat lah. Okay. Kalau tadi, ini adalah Dr. Suliadi. Kalau sebelum ini tadi adalah Dr. Emidia. Dr. Emidia adalah staf di Fakulti Kejayaan Awam dan Alam Bina di kampus Pak Raja. Jadi pelajar-pelajar FCAP yang baru, okay, anda bolehlah berhubung dengan Dr. Emidia sekiranya anda berminat untuk menjadi seorang pelajar yang mempunyai kemahiran inovasi, dan juga sekiranya anda untuk nak meningkatkan lagi anda punya kompetensi di dalam CJ profesional dan CJ kompetensi lah. Ketiga adalah Jabatan Nilai dan Kesukarelawanan Pelajar, okay, yang diketuai oleh Dr. Razi bin Ambar. Beliau adalah pensyarah di Fakulti Kejahatan Elektrik dan Elektronik, okay, dan baru saja bersama dengan kami lah di Pusat Pembangunan Pelajar yang menjadi Ketua Jabatan, dan sebelum ini adalah portfolio saya lah. Sebelum ini saya adalah Ketua Jabatan Nilai dan Kesukarelawanan Pelajar. So dalam jabatan ini kami membantu anda untuk mengikuti program-program yang berkaitan dengan nilai dan kesukarelawanan, dan kami juga menganjurkan program-program yang berkaitan lah. Dan setiap jabatan ini dia ada portfolio yang terperinci. Okay. So kalau kita lihat kepada pengurusan program aktiviti pelajar di Pusat Pembangunan Pelajar ni, so Jabatan Inovasi dan Kompetensi itu adalah berkaitan dengan kreativiti dan inovasi. Sekiranya anda memerlukan perkhidmatan, okay, untuk meningkatkan lagi kemahiran anda dalam inovasi dan kreativiti, anda boleh mengikutilah program di Jabatan Inovasi dan Kompetensi ini. Okay, manakala untuk Jabatan Pemekasan Bakat, yang ini lebih kepada untuk memupuk ataupun memperkasakan bakat anda sebagai pelajar di dalam pengucapan awam, di dalam debat, di dalam kesenian dan kebudayaan, di samping oleh program-program yang dijalankan ataupun dianjurkan oleh Pusat Kebudayaan dan Universiti lah. Okay. Dan juga kepimpinan. Dan ini adalah jabatan yang membantu anda
menjadi seorang pemimpin yang berdaya saing, yang global, yang berkaliber. Dan Jabatan Nilai dan Kesukarelawanan ada 2 portfolio, iaitu nilai. Nilai-nilai ini adalah cenderung kepada program-program yang berkaitan dengan kerohanian, program-program yang berkaitan dengan patriotisme, perpaduan, yang melibatkan kecemerlangan, kesejahteraan, kepribadian, program-program kesihatan dan sebagainya. Dan program sukarelawanan lebih kepada sifat-sifat program-program yang bersifat kemanusiaan, keprihatinan, kepercayaan, dan sekarang ni pun sedang berlangsung program misi bantuan banjir yang sedang berlangsung di sekitar Batu Pahat dan juga di sekitar Johor lah. So sebagai pelajar, pelajar yang yang baru di UTHM ni, memandangkan anda fresh lagi, jadi anda perlulah mengambil peluang yang ada, yang disediakan oleh UTHM, yang disediakan oleh Pusat Tanggungjawab di bawah kluster Haiwal Pelajar dan Alumni, dan disediakan oleh Pusat Pengurusan Pelajar khususnya, untuk menjadikan anda seorang pelajar yang berbakat, untuk membentuk personaliti anda, membentuk karakteristik anda, membentuk anda menjadi seorang graduan yang dikendaki ataupun menjadi rebutan pihak industri lah. So sepanjang 4 tahun anda belajar di UTHM ni, pastikan anda bukan hanya sekadar untuk pergi kelas balik kelas sahaja. Anda hendaklah melibatkan diri secara aktif di dalam program aktiviti pelajar, supaya ianya membentuk kepribadian yang lebih baik, personality yang lebih baik sebagai seorang graduan ataupun pelajar UTHM. CGPA di dalam program akademik adalah penting, dan itu adalah berkaitan dengan technical skill, kemahiran teknikal. Tapi kemahiran kemahiran insaniah juga penting, sama penting dengan kemahiran teknikal. Anda perlu komplement 2 kemahiran ini, komplement 2 kemahiran ini untuk menjadikan anda seorang pelajar yang berjaya lah. Alright. Sebenarnya kena jaga CGPA, tapi kena terlibat juga secara aktif dalam program aktiviti belajar. Yang ini yang membentukkan diri anda lebih yakin, untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran pada masa sekarang, untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran yang diberikan oleh pihak industri. Alright. So bagaimana untuk menjadikan diri seorang pelajar yang aktif? Selain daripada mengikuti program-program yang disalurkan melalui Pusat Pengurusan Pelajar ataupun pusat tanggungjawab yang lain, anda juga boleh menganjurkan program anda sendiri, melalui penglibatan anda di dalam kelab dan persatuan. Right? So itu adalah salah satu platform yang ada di UTHM. Libatkan diri anda dalam kelab dan persatuan. Jadikan diri anda sebagai pelajar yang aktif di dalam program aktiviti pelajar melalui kelab dan persatuan. Ataupun anda lebih berminat untuk menjadi ahli kepada majlis perwakilan pelajar, itu juga adalah satu platform yang ada di UTHM. Jadi bagaimana untuk kita menjadi pelajar yang berjaya? Bagaimana untuk kita menganjurkan program yang mempunyai impak yang tinggi? So sebenarnya dia ada kaedah-kaedahnya lah. Dia ada ciri-ciri program-program yang berimpak tinggi ni. So kriteria program berimpak tinggi, pertama, apabila anda hendak menganjurkan program, anda kena pasti bahawa program anda itu boleh mendapat penajaan luar ataupun boleh menjana pendapatan. Jadi dia tak perlu bergantung sepenuhnya kepada kewangan yang disediakan oleh pihak universiti. Right? Itu adalah kriteria yang pertama. Kriteria kedua adalah perlu melibatkan kerjasama organisasi atau agensi luar. Organisasi ataupun agensi luar, tak kira lah sama ada NGO ke, badan berkanun ke, pihak universiti awam di luar UTHM ke dan sebagainya. Right? Sama ada di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat antarabangsa. Ketiga, mendapatkan pengiktirafan atau penganugerahan. So yang ni biasanya ialah program-program yang mendapat pengiktirafan daripada pihak luar. Ada setengah program yang memang kita nak anjurkan tu, pihak luar akan bagi dana, akan bagi pengiktirafan. Ini adalah satu program yang berimpak.
Keempat adalah peringkat pelaksanaan program. Okay. Kena fikirkan program-program yang peringkatnya lebih tinggi lah. Okay. Selain daripada program-program di fakulti, di kolej kediaman, okay, program-program universiti, anda juga boleh lakukan program-program komuniti setempat, peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Lagi tinggi peringkatnya, lagi besar impaknya. Okay. Kelima ialah program yang melahirkan jago kebangsaan atau antarabangsa, iaitu program-program bersifat pertandingan. Okay, pertandingan sebagai contoh program inovasi, okay, pertandingan inovasi, program debat, itu adalah contoh-contoh program berimpak. Keenam ialah pengisian aktiviti atau program dapat menjana pembangunan sasiah diri pelajar selaras dengan model Hussein dan grid UTHM lah. Okay, yang ini kita akan lihat nanti apa yang dimasukkan dengan model Hussein dan juga grid. Okay. So, ini adalah kriteria. So, bila anda dah fikirkan program yang anda nak jalankan ataupun anjurkan, so anda mulalah bergerak langkah, okay, untuk berhubung dengan pihak-pihak yang berkaitan seperti pusat haiwan pelajar, okay, pusat penggunaan pelajar, pusat teknik usahawan, universiti, pusat kebudayaan, pusat sukan, okay, untuk dapatkan input dan juga pandangan nasihat daripada mereka lah. Okay. So kita lihat, once bila kita dah kenal pasti program yang dah dilaksanakan, kita dah tahu siapa kita punya collaborator, kita dah tahu siapa yang akan memberi dana dan sebagainya, maka anda mulalah dengan melaksanakan pelaksanaan program lah. Sediakan kertas kerja, okay, kemudian hantar kertas kerja kepada sistem My Activity pusat haiwan pelajar, dan kertas kerja tersebut akan disemak oleh PBP dari segi kandungan program, okay, dari segi format, kemudian akan diserahkan kepada pusat haiwan pelajar untuk semakan dan juga kelulusan kertas kerja dari segi kewangan. Okay. Dan sekiranya program telah diluluskan, pihak HCP meluluskan pelaksanaan program tersebut, kertas kerja tersebut, maka anda bolehlah mulakan melaksanakan program tersebut mengikut ketetapan tarikh, waktu, ruang yang telah ditetapkan oleh anda sebagai penganjur program. Okay, ini adalah 9 langkah penting yang ada bagi kita melaksanakan program pelajar. Alright. So nanti bila ada sepanjang tempoh pengisian program U-Explore ni, taklimat U-Explore ni, anda boleh sediakanlah soalan-soalan yang berkaitan. Nanti di hujung slot nanti boleh tanyakan soalan sekiranya anda ada kemusykilan ataupun soalan yang dah ditanya. Okay, saya akan cuba untuk menjawabnya lah sebaik mungkin, insyaAllah. Selepas anda dah mengikuti program-program yang dianjurkan, peluang-peluang yang ada di UTHM ni, okay, sebenarnya di situlah membuka peluang anda untuk menjadi pelajar yang diiktiraf di peringkat universiti, di peringkat kebangsaan, di peringkat antarabangsa. Okay. Yang ini adalah kejayaan anda sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar. So, gunakan peluang yang ada untuk mencipta kejayaan anda sendiri. Okay. Kami di universiti hanya menyediakan peluang, menyediakan platform, menyalurkan maklumat, okay, membimbing anda, melatih, okay, membantu, memudah cara. Itu adalah peranan kami. Tapi sekiranya peluang yang ada ni, anda sebagai pelajar, anda tak grab, tak ambil peluang tersebut, maka siapa yang rugi? Anda sebagai pelajar lah yang rugi. Okay. Sebenarnya daripada program-program yang anda sertai, sekiranya anda menjadi seorang pelajar yang aktif, anda banyak peluang untuk mendapat anugerah. Okay. Universiti ini macam-macam anugerah ada kepada pelajar. Kita ada anugerah inspirasi mahasiswa. Kita ada anugerah tokoh siswa. Kalau pelajar-pelajar yang lahir di Johor, ada anugerah ikon siswa Johor. Kalau yang lahir di Pahang, ada anugerah ikon siswa Pahang. So, macam mana nak dapat anugerah-anugerah ni? Anugerah-anugerah ni adalah ada binatang pula. Anugerah ni adalah datangnya adalah daripada program yang anda anjurkan. Okay? Program-program yang anda anjurkan tu.
Jadi sebab itu pentingnya untuk mengambil peluang, menganjurkan program dan menyertai program-program yang dianjurkan oleh pihak luar. Right? So, jadi saya kongsikanlah sorotan kejayaan pelajar-pelajar UTHM yang berjaya mencipta nama di peringkat kebangsaan, di peringkat antarabangsa. Supaya ianya menyuntik semangat dan inspirasi kepada anda untuk menjadi sama berjaya macam mereka-mereka ni. Okay? Peluang semua sama. Anda semua punya peluang yang sama. Okay? Jangan kata, oh saya macam tak boleh lah. Tidak. Jangan biarkan diri anda ataupun jangan biarkan orang lain mengatakan, oh anda tidak boleh berjaya untuk mendapat anugerah. Jangan ada perasaan seperti itu. Sebegitu. So ini adalah sorotan kejayaan pelajar UTHM. Sebahagian bukan, sebenarnya banyak lagi. So saya kongsikan. Okay, kalau kita lihat di sini dalam slide ni, kita ada pelajar yang memenangi anugerah tokoh siswa, iaitu saudara Amirul. Dia memenangi tokoh siswa pada tahun 2020. Okay, kita ada juga pasukan RoboCup. Okay, yang kebanyakannya terdiri daripada pelajar-pelajar Fakulti Kecerdasan Elektrik dan Elektronik yang memenangi anugerah tempat pertama bagi RoboCup Challenge. Okay, di Bangkok. Anugerah reka bentuk terbaik. Semi-finals RoboCup Home Education Bangkok. Kita ada juga pelajar yang menerima anugerah sukarelawan terbilang. Anda lihat di situ, saudara Muhammad Sultan Suwanda. Okay, beliau adalah penerima anugerah sukarelawan terbilang yang diberikan oleh pihak Majlis Sukarelawan Universiti Malaysia, pada Hari Sukarelawan Kebangsaan tahun lepas. Dan beliau pun bermula daripada bawah. Semua ni yang menerima anugerah ni adalah dia bermula daripada kali pertama dia menjejak kaki di UTHM. Dia membina trajektori untuk mendapatkan anugerah ni. Selain daripada itu, ini adalah kita punya sukarelawan yang kita hantar ke Vietnam bagi mengikuti program Green Summer Volunteer Campaign. Mereka ni duduk di Vietnam sebulan untuk mengikuti program sukarelawan yang telah ditetapkan dengan kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Vietnam. Peluang ni, siapa yang lepaskan peluang ni rugilah. Macam mereka ni dipilih melalui proses pemilihan lah. Bukannya boleh kita hantar terus. So yang terbaik akan mendapat peluang yang lebih banyak lah. So dipilih melalui proses temuduga di peringkat KPT, dan kemudian akan dihantar untuk training sebelum pergi ke Vietnam. So sebagai contoh kat sini ada juga kakak-kakak ataupun pelajar yang sekarang ni yang pernah mengikuti program di sukarelawan di Vietnam ni menjadi ahli Majlis Pertukaran Pelajar sesi 2022-2023, iaitu saudari Syafawati dan juga saudari Chang Lina. So ini cuba jadikan inspirasi pada anda untuk menjadi sekurang-kurangnya sama hebat dengan mereka ni. Selain daripada itu, kita ada juga pelajar kita yang menerima funding daripada pihak Yayasan Sukarelawan Siswa. Saudara Syafawati, saudara Syafiq, saudara Syafawati, saudara Syafiq, saudara Daniel, saudari Fadlina. Mereka ni menghantar proposal program sukarelawan dan mendapat dana daripada pihak Yayasan Sukarelawan Siswa. Kita ada juga sukarelawan yang kita hantar ke Sabah. Duduk di Sabah selama 2 minggu. Kita lihat kat situ ada 4 orang di situ. Dan YDP yang dipertua Majlis Pertukaran Pelajar UTHM sesi 2020-2021, saudara Faris. Yang ini dihantar ke mewakili universiti ke Malaysia Turkey Product and Technology Co-Creation Roadmap. Dia ada berada di sana untuk membantu menghasilkan roadmap yang berkaitan lah. Ramai lagi sebenarnya yang telah berjaya mencipta nama, mencipta kejayaan.
saya tak masukkan dalam slide ni, tapi sebenarnya ramai. Bukan ini sahaja. Sebagai contoh, anda jumpa malam tadi saudara Wan Amsyah Hadi. Beliau adalah YDP bagi MPP sesi lepas dan sesi sekarang ni 2022-2023. Dia juga pernah dilantik sebagai timbalan yang dipertua Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan. Jadi semua ni atas usaha anda sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa yang mana anda berani untuk mencuba untuk mengambil peluang yang ada di universiti ni. Peluangnya adalah tidak terhad. Orang kita kata the opportunity is limitless. Tak ada limit. Cuma anda sendiri yang sama ada berani ataupun tak berani. Berani ataupun tidak, tanya diri anda sendiri. Anda nak jadi mahasiswa yang macam mana? So lihatlah contoh-contoh yang saya kongsikan ni. Ada banyak lagi sebenarnya pelajar-pelajar kita yang mencipta nama di luar. Bukan setakat di dalam universiti, tetapi di luar universiti. So, selain daripada itu, Pusat Pengurusan Pelajar juga ada menjalankan kerjasama dengan pihak industri. Kita ada LOI dan kami kita akan ada MOU dengan ICDL Asia. So, di mana dalam ICDL Asia ni kita akan anjurkan program kompetensi literasi digital kepada pelajar UTHM. Di mana pelajar akan mengikuti kursus literasi digital dengan pihak ICDL dan akan menduduki peperiksaan untuk mendapatkan sijil lah. Sijil kompetensi. So sijil kompetensi ni sangat dihargai lah, laku di industri. So kebanyakan industri bila nak bekerja dia akan tanya, anda ada tidak sijil kompetensi sebagai added value kepada anda sebagai seorang graduan. Kemudian kita ada juga MOU dengan pihak Cosley Impact, dan ada juga akan datang beberapa lagi kerjasama dengan pihak industri lah. Sebagai contoh dengan pihak Runhill. Runhill SAJ, kita ada program coming soon, program yang berkaitan dengan book award, yang mana pihak Runhill akan menaja akan memilih pelajar untuk mengikuti program diorang, dan dia akan memberi allowance lah bagi sekiranya pelajar itu berjaya memenuhi kriteria yang ditetapkan lah dari pihak Runhill. So banyaklah sebenarnya. Kami ni di universiti memang akan sentiasa mencari peluang-peluang yang baik, yang terbaik untuk pelajar-pelajar UTHM. Itu adalah berkenaan dengan Pusat Pengurusan Pelajar serta program-program yang ada. Kejayaan-kejayaan pelajar yang bersama dengan PBP sepanjang PBP wujud di UTHM ni. Kemudian kita lihat kepada bahagian yang kedua, iaitu berkenaan dengan Hussein Global. Sebagai pelajar baru, anda perlu tahu, bear in your mind, apa itu model Hussein. So, pertama sebelum kita pergi melihat model Hussein secara terperinci, kita lihat dulu hala tuju UTHM. So, UTHM adalah hala tuju UTHM adalah untuk menjadi sebuah Global Technopreneur University 2030. Semalam pun yang berbahagia pengurusi LPU UTHM pun telah berkongsikan berkenaan dengan GTU 2030 pada sesi bersama dengan kepimpinan universiti. Dan melalui hala tuju tersebut kita ada nilai bersama di antara pelajar, staff, semua warga UTHM ada nilai bersama yang kita namakan sebagai API. A untuk amanah, P untuk profesional, I ialah inovatif. So apa yang dimaksudkan dengan amanah? Amanah, trustworthy. Kita sebagai pelajar, saya sebagai staff, anda sebagai pelajar, kita semua perlulah mengamalkan amanah di dalam setiap apa yang kita lakukan. Itu adalah satu nilai yang penting lah. Kemudian inovasi. Kita perlu untuk menjadi kreatif. Seorang individu yang kreatif, yang berinovasi, yang dapat menghasilkan, membuat penambahbaikan pada
perkara-perkara yang sedia ada lah. Okay. Kemudian profesional. Di dalam universiti, sebagai pelajar anda mesti profesional. Okay. Mesti melaksanakan tanggungjawab anda, okay, dengan integriti. Mesti bertanggungjawab, mesti accountable. Ada sifat-sifat ni, insyaAllah anda pasti berjaya. Okay. Kemudian kita lihat GTU 2030. Tadi kita dah tahu hala 7 universiti, hala 7 UTHM adalah menjadi sebuah universiti yang Global Technopreneur University 2030, di mana visinya adalah untuk menjadi universiti teknikal global dalam teknologi lestari dan juga pengangkutan. Okay, dan juga misi yang anda boleh baca di dalam slide tersebut. Tetapi apa yang hendak saya highlight di sini ialah objektif universiti. Objektif universiti ada 4. Kita mengikut kepada 4 fungsi. Fungsi pertama adalah berkaitan dengan UTHM EduTrain, Educational Training. Okay. Fungsi kedua ialah UTHM Technopreneur. Fungsi ketiga UTHM Prihatin. Fungsi keempat UTHM Governance. Okay. So 4 fungsi inilah yang akan memastikan bahawa misi dan visi dah hala 7 universiti tercapai. Dengan ada 4 fungsi ini plus dengan nilai bersama API tadi. Okay. So kita harapkan supaya pada tahun 2030 kita berjayalah jadi sebuah Global Technopreneur University. So dalam keadaan sekarang kita dalam ke arah kita menuju ke arah tersebut lah. Okay. So ni ada sekadar perkongsian kalau kita lihat di situ Dili yang maha mulia, okay, Sultan Ibrahim menandatangani MOU menandatangani pelan strategik universiti, okay, dapat kenal beliau ya, tuanku. Kemudian ini adalah aspirasi GTU 2030, yang mana setiap aspirasi ni dia akan pergi kepada setiap fungsi-fungsi yang tadilah. Okay, ada 4 fungsi tadi. So yang ni pun saya tak perlu nak terangkan. Anda boleh baca sendiri slide yang telah dikongsikan oleh Fesi kepada anda. Okay, tapi kalau kita lihat di bawah tu, okay, untuk EduTrain, 2 perkara yang penting: melahirkan golongan profesional, kompeten dan berdaya usahawan. Kemudian melahirkan graduan yang menjadi teknologi, technopreneur dan entrepreneur bagi memenuhi keperluan negara. So ini adalah matlamat utama bagi fungsi 1, iaitu UTHM EduTrain. Okey, bagi model hosting global, okay, model hosting global ni adalah strategi yang kita bangunkan bagi memenuhi atau mencapai fungsi 1 UTHM EduTrain tadi. Okey, UTHM EduTrain ni di bawah 2 kelas, di bawah 2 portfolio lah, iaitu portfolio akademik dan juga portfolio HEPA. Okay, di mana di dalam portfolio tersebut di peringkat HEPA kita bangunkan model hosting global. So, dalam model hosting global ni dia ada 5 trust. Okay, dan setiap trust ni dengan harapan bila kita laksanakan, dia akan membawa pelajar kita menjadi seorang graduan, seorang mahasiswa yang bertaraf global. Okay, sebab tu trust pertama kita adalah melahirkan jaguh kebangsaan ataupun antarabangsa. Okay, di mana penyertaan pelajar dalam sebarang bentuk pertandingan, inovasi, sukan, akademik, intelektual, bakat, keusahawanan, nilai, kesukarelawanan, kebudayaan yang akan kita terapkan lah. Kita akan melahirkan jago-jago yang bertaraf kebangsaan dan antarabangsa ni melalui program-program ataupun inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan di peringkat HEPA. Okay? Jadi banyak peluang yang ada. Trans kedua ialah penglibatan dalam program berimpak. So penglibatan dalam program berimpak tadi saya ceritakan apa dia program berimpak. Okay? Selain daripada kita mengajukan program berimpak, pelajar-pelajar juga, anda juga boleh melibatkan diri sebagai peserta ataupun jawatan kuasa dalam sebarang program berimpak di peringkat fakulti, universiti, komuniti, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Okay? Trans ketiga, untuk melahirkan graduan yang kompeten. Bagi melahirkan graduan yang kompeten ni, sekurang-kurangnya anda mesti mempunyai 1 sijil kompetensi sebelum bergraduan. Okay? Jadi di peringkat Pusat Pengenalan Pelajar, PBP tadi, kita dah ada inisiatif untuk melaksanakan program kompetensi digital literasi. Okay? Jadi bila kami iklankan untuk mencari pelajar
bagi menyertai program sijil kompetensi ni, ambil peluang tersebut. Okay. Sekurang-kurangnya satu sijil kompetensi sebelum anda bergraduan. Okay. Lebih banyak sijil kompetensi, lebih tinggi nilai anda sebagai seorang pelajar. Keempat adalah jati diri. So, sebagai pelajar UTHM, kita akan terapkan untuk memiliki DNA kecemerlangan pelajar UTHM Grid. Okay. Apa dia Grid? Kita lihat slide selepas ni. Right. So, pembentukan jati diri Grid ni, okay, kita akan terapkan bermula seawal anda masuk ke UTHM. Sebab tu nanti anda akan mengikuti program modul jati diri Grid yang dilaksanakan oleh Pusat Perumahan Pelajar, PRP. Okay. Dalam modul jati diri Grid tu, dia merangkumi semua elemen Grid tadi. Okay. Dan teras kelima ialah berkenaan dengan minda usahawan. Kurang daripada 20 minit. Okay, minda usahawan, di mana since kita nak menjadi Global Technopreneur University 2030, jadi kita pastikan bahawa pelajar-pelajar UTHM sekurang-kurangnya mempunyai minda untuk menjadi seorang usahawan. Jadi anda perlu melibatkan diri dalam program berbentuk keusahawanan, okay, semasa dalam pengajian. So ini adalah the model Hussein UTHM. So kalau kita lihat dalam model Hussein UTHM ni, bentuk rahang atas dan rahang bawah tersebut. Okay. Rahang atas adalah berkenaan dengan akademik, berkenaan dengan ekosistem TVET. Okay. Ekosistem TVET, dan yang di bawah, di dalam hierarki pelajar dan alumni, daripada rahang bawah tu nilai graduan grade. Tetapi sebenarnya nilai graduan grade ni bukan hanya di bawah HEPA. Di dalam program akademik pun akan diterapkan nilai graduan grade. So apa dia nilai graduan grade? Ada 5 nilai, iaitu pertama global, G global, R resilient, okay, I inovatif, T trustworthy, T satu lagi tu adalah talent. Okay. So 5 nilai grade ni, inilah yang akan ada bila anda tamat pengajian nanti di dalam diri anda sebagai seorang mahasiswa UTHM. Okay. So keberhasilan graduan, nilai graduan grade kita akan nilai melalui penlibatan diri anda dalam program-program di UTHM, program pelajar, program-program aktiviti pelajar di UTHM. Sekiranya anda mengajukan program, so anda akan pilih lah, dalam kertas kerja itu sebenarnya akan ada setiap nilai yang perlu kita pilih, right? Dan kita mengharapkan bahawa di hujung pengajian anda kita akan keluarkan satu sijil grade yang anda boleh jadikan sebagai panduan lah. Pihak industri boleh jadikan sebagai panduan. Di manakah kelebihan anda? Adakah anda ni banyak menjalani program-program global? Adakah anda ni lebih kepada program-program talent, trustworthy dan juga inovatif? So sekiranya anda memang aktif dalam sukan, so anda bolehlah mengikuti program-program di bawah pusat sukan. Sangat minat dengan kebudayaan, bolehlah ikuti program-program di bawah pusat kebudayaan. Okay, so banyak sangat peluang. So bagi kerangka plan strategik usaha global, so ini adalah kerangka strategik plan strategik usaha global. Kita ada dua bahagian. Bahagian atas tu ialah program-program inisiatif yang dianjurkan di peringkat fakulti dan juga pusat pembangunan pelajar. Bahagian bawah tu adalah program-program yang dijalankan di peringkat PRP, iaitu model jati diri Hussein, model jati diri Grid, dan kemudian kita ada 3 modul lah, starting, intermediate dan juga finishing school. Yang ini di bawah pusat pembangunan pelajar. So kebanyakan pelajar baharu memang wajiblah untuk mengikuti program jati diri Grid dan juga program modul starting school. Okay, untuk modul pembangunan pelajar SIF, starting, intermediate, finishing school pusat pembangunan pelajar. So kalau lihat dalam slide tersebut, ada perincian lah tentang submodulnya, tentang keberhasilannya. So yang ini saya tak perlu nak terangkan, anda boleh bacalah nanti. Okay, so peringkat ini menyeluruh. Sepanjang 4 tahun anda berada di UTHM, insyaAllah anda akan mengikuti 3 modul SIF ni. Okay, bermula dengan starting, kemudian pelajar-pelajar mengikuti starting school akan dibawa ke program intermediate school, dan akhir sekali dengan program finishing school. Okay, barulah anda bersedia untuk menjadi modal insan yang
dikendaki menjadi rebutan pihak industri lah. Okay. Bagi pelaksanaan modul pembangunan pelajar starting school, bagi modul pembangunan pelajar starting school, kita akan libatkan semua pelajar baru, pelajar bersama dengan penasihat akademik dan kerjaya, dan biasanya kita akan laksanakan dalam minggu pertama hingga minggu ke-6 kuliah. Dan pelaksanaan modul starting school ni adalah secara atas talian lah. Untuk intermediate school dan finishing school, kita akan buat dalam bentuk camp. Contoh macam summer camp lah pada cuti pertengahan semester. So yang ini peringkat dia akan diselaraskan oleh Pusat Pengurusan Pelajar. So ini adalah modul starting school yang telah dibangunkan bersama dengan Pusat Pengurusan Pelajar, bersama dengan pihak fakulti, Timbalan Dekan Haiwan Pelajar di fakulti dan juga jawatankuasa yang dilantik. Kita telah bangunkan modul starting school dan ini dah kali yang keempat lah kot kita gunakan, kita jalankan starting school ni. Tahun ni insyaAllah modul intermediate dan juga finishing school akan selesai dibangunkan dan akan diterbitkan insyaAllah. So kalau kita lihat dalam modul starting school ni, modul ini bermatlamat untuk memberikan pendedahan awal kepada pelajar baru berkaitan peranan mahasiswa, strategi ke arah kecemerlangan akademik, kaedah pembelajaran abad ke-21 dan juga berkaitan dengan pengurusan diri lah, pengurusan masa, kewangan dan kesihatan. So mohon ambil perhatian bagi pelajar baru anda, perhatian anda sebagai pelajar baru. So modul starting school ni adalah dia punya timeline dia. Kalau kita lihat daripada slide tersebut, minggu harian siswa You Explore hari ni, dia akan bermula pada minggu pertama hingga minggu ke-6. Akan ada pertemuan PAK dengan pelajar selama 8 jam, di mana tindakan pelajar dan PAK lah. So pertemuan ni mengikut kesesuaian PAK. Tapi apa-apa pun nanti kami di peringkat Pusat Pengurusan Pelajar akan membantulah, membantu pihak pelajar dan juga PAK. Pada minggu ke-6 ke-7, anda perlu buat post assessment starting school. Pada minggu pertama anda buat pre-assessment. Maksudnya kita nak tahulah kedudukan anda sebelum anda mengikuti modul starting school. Kemudian selepas habis mengikuti modul starting school ni, kita nak lihat apa keberhasilannya. So ini adalah tindakan pelajar. Minggu ke-8 penasihat akademik dan kerjaya akan hantar rubrik penilaian aktiviti kepada PBP dan pihak PBP akan keluarkan surat lantikan dan juga kita akan menganalisis lah data yang dihantar tu. Ini adalah tindakan di peringkat PAK dan juga PBP. So jadi anda ada di slide tersebut, anda bolehlah muat turun modul starting school tu, simpan, baca dan cuba buat. Boleh buat sendiri. Ini memang self-guided punya modul. Tak perlu ada faci lah. Baca, ikut, cuba buat dia punya aktiviti tu dan jawablah soalan-soalan assessment yang ada. So ini adalah kandungan modul dalam modul starting school. So hasil pembelajaran dia boleh baca sendiri. Dan penilaian kendiri pre-assessment starting school pun kita dah bagi dia punya QR code dia. Boleh scan nanti. Dan akhir sekali saya nak minta anda supaya buat soal selidik maklumat asas dan profil siswa ni, MAPS. So soal selidik ni tujuannya ialah supaya kita kenal pasti bakat anda yang anda rasa anda berbakat dalam bidang tertentu. Jadi kita akan kongsikan bakat anda ni, profil anda ni kepada pusat tanggungjawab yang berkaitan. Kalau anda memang minat sukan, kita akan kongsikan profil anda kepada pusat sukan lah. Minat kebudayaan, kesenian, kita akan kongsikan kepada pusat kebudayaan universiti dan sebagainya. So jadi jangan lupa untuk layari media sosial Pusat Pengurusan Pelajar. Kita ada IG dan juga Facebook, dan juga kita ada grup rakan PBP di Telegram. So kebanyakan info, peluang yang program aktiviti pelajar yang ada kita akan kongsikan di dalam media sosial PBP lah. Jadi tolong ikuti media sosial PBP. So jadi itu sahaja daripada saya. Kita ada lebih kurang dalam 10 minit. Betul?
Ain, kita ada 10 minit untuk sesi soal jawab lah. So terima kasih kerana anda memberikan perhatian, mendengar. Saya harap dengan apa yang saya kongsikan ni dapat memberi inspirasi kepada anda untuk menjadi mahasiswa yang berjaya lah, yang lebih baik dan menjadi mahasiswa penggraduan yang jadi rebutan pihak industri. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berusaha Teknologis Dr. Khalid bin Isa di atas perkongsian itu tadi. Baik kepada para pelajar yang mempunyai sebarang permasalahan maupun persoalan, anda boleh mengikuti laman sosial pembangunan pelajar di Instagram, Facebook dan Telegram. Seterusnya, kita pergi ke sesi soal jawab. Para pelajar yang ingin mengutarakan soalan, boleh mengisi soalan anda di ruangan komen. I want to inform for all international students, if you have any question, you can put in comment section. Baiklah, kita ada satu soalan iaitu yang berbunyi macam mana nak seimbangkan masa belajar kalau dia aktif dengan banyak program. Silakan. Okey, terima kasih Saudara Taufik. Okey, soalan yang bagus, macam mana nak seimbangkan. Okey, benda begini, bila kita nak nak jadi seorang pelajar yang aktif, sebenarnya kita kena memilih lah program macam mana yang kita nak join. Okey, jadi supaya kita tak tinggalkan akademik kita. Okey, macam saya kata tadi, pointer CGPA itu penting, tapi penglibatan dalam program aktiviti pelajar yang membentuk kemahiran insaniah itu juga sama penting. Okey, sebab bagaimana tu nak seimbangkan, kena pilih. Satu, kena ada jadual yang kita ikut. Kita tahu kita ada kelas, kita tahu kita ada mungkin ujian, quiz, assignment, final exam. Kalau program tu jatuh kepada minggu ujian, seboleh-bolehnya kita dia ada caranya lah, tapi kalau boleh kita elakkan lah. Bagi tumpuan pada ujian. Tapi program-program itu memang tidak melibatkan ujian ataupun kelas. Kelas kita boleh minta pengecualian kuliah kepada pensyarah. Biasanya penganjur akan boleh keluarkan surat lah pengecualian ataupun pelepasan kuliah. Bukan pengecualian, pelepasan kuliah. Tapi nak pilih program tu kena tengok. Kalau program yang kita study, kita jadi sebagai peserta sahaja, kalau dah banyak sangat tak payahlah. Tapi dia lebih baik kepada anda melibatkan diri dalam pengajaran program. Mungkin program A anda jadi sebagai seorang ahli biasa, ahli jawatankuasa. Mungkin program B anda jadi ketua exco. Program C anda jadi setiausaha, bendahari, jadi timbalan pengarah, jadi pengarah. Yang itu lebih berimpak untuk anda. Lihat kepada kecenderungan anda, minat anda, apa sebenarnya anda nak jadi. Potensi dari pelajar yang macam mana yang anda nak bentuk diri anda ni. So kena kenal pastilah potensi anda dan pastikan dia tidak mengganggu jadual akademik anda. Itu saja. Terima kasih. Okey, baiklah doktor. Kita ada soalan yang kedua iaitu, bolehkah saya mendapat cuti pengecualian kuliah? Boleh. Jika mengikuti aktiviti sukarelawan boleh, Izzatul. Biasanya bila kita dah banyak buat menganjurkan program sukarelawan, misi contoh kita hantar pelajar ke Vietnam, ke Sabah tu, semuanya ada. Macam Sabah tu waktu cuti, so tak ada ganggu kuliah. Tapi yang di Vietnam dia mengganggu waktu kuliah, jadi kita keluarkan surat. Kita mohon pelepasan daripada pihak fakulti, dan pihak fakulti dengan jasa baik mereka akan lepaskanlah, sebab pelajar terpilih untuk mewakili universiti di peringkat antarabangsa. So yang itu kita melihat sebenarnya program-program, tapi sebenarnya bukanlah peringkat lebih tinggi saja. Program-program biasa pun boleh juga sekiranya anda mewakili universiti dalam program inovasi dan sebagainya. Yang itu tak ada masalah. Penganjur biasanya akan sediakan pelepasan kuliah, mohon pelepasan kuliah kepada pihak fakulti. Ada soalan lagi? Tak ada? Sini tak ada. Okey.
Baiklah, terima kasih diucapkan kepada panel jemputan kita yang berusaha teknologi sudah terkali Bank Isa di atas jawapan itu tadi. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung slot ini. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada yang berusaha teknologi sudah terkali Bank Isa di atas kesediaan beliau untuk meluangkan masa sekaligus menyampaikan perkongsian input-input yang cukup berguna buat para pelajar untuk mengetahui Pusat Pembangunan Pelajar UTHN. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung slot ini. Diingatkan para pelajar untuk scan QR Code kehadiran yang bakal dipaparkan pada akhir slot ini. Jangan lupa untuk kongsikan pengalaman anda semasa menjalani MHS dengan tag kami di laman rasmi Instagram iaitu MHS UTHM dan seterusnya juga jangan lupa untuk meletakkan caption #MHS UTHM, #KamiHusin, #UTHM 30 years di posting anda. Saya akhiri slot kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.